Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video pada kali ini kita nak meneruskan siri para nabi dan para rasul, yang mana pada kali ini kita nak bincang nabi, iaitu Nabi Hud alaihi salam, yang merupakan daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Kan sebelum ni kita telah bincang kisah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, bagaimana bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Lalu pada kali ini kita nak meneruskan, iaitu kisah Nabi Hud alaihi salam, yang mana Nabi Hud alaihi salam ni merupakan keturunan daripada Sam. Sam ni anak kepada Nabi Nuh yang berada di atas kapal bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Ingat, bila mana peristiwa banjir besar yang mana Allah utuskan, yang mana Allah murkakan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam, kesemua manusia pada ketika itu selepas sahaja bahtera Nabi Nuh berlabuh di sebuah bukit bernama Bukit Judi ketika itu, kesemua manusia ketika itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita kena ingat doa Nabi Nuh alaihi salam, wahai Allah, hancurkan, musnahkan kesemua mereka-mereka yang mensyirikkan kamu, wahai Allah. Maka Allah kabulkan doa Nabi Nuh alaihi salam. Kesemua yang mensyirikkan Allah, yang tak beriman kepada Allah, yang menolak ajakan Nabi Nuh alaihi salam, kesemuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan banjir besar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika mana kesemua telah pun berlabuh, mulakan kehidupan seperti biasa, beriman kepada Allah, apabila wafatnya Nabi Nuh alaihi salam, beredarnya zaman, masa berlalu bertahun-tahun, maka muncullah satu puak, muncullah satu kaum. Kaum ini diutuskan seorang Nabi bernama Nabi Hud alaihi salam. Ada satu riwayat mengatakan ketika mana zaman Sayyidina Ali, ketika itu Sayyidina Ali telah pun menjadi khalifah. Maka Sayyidina Ali ketika itu dapat tahu yang ada seorang lelaki yang datang daripada Hadramaut, Yaman. Maka Sayyidina Ali tanya kepada lelaki itu, apakah kamu pernah melihat satu pokok yang sangat tinggi yang berwarna merah? Ada satu pokok lagi yang bernama pokok sugi dan pokok sidir yang untuk mandi jenazah, iaitu di kawasan Hadramaut. Adakah kamu nampak? Maka ketika itulah lelaki itu kata kepada Sayyidina Ali, "Naam, aku nampak." "Kenapa?" Maka ketika itulah Sayyidina Ali kata, "Disitulah terletaknya kubur Nabi Allah Hud alaihi salam." Dan sehingga hari ini kita tengok banyak para alim ulama, asatizah, ramai yang pergi ziarah kubur Nabi Hud alaihi salam dekat Hadramaut. Apabila kaum Nabi Nuh alaihi salam telah pemusnah, mereka mulakan kehidupan yang baru bersama Nabi Nuh. Nabi Nuh meninggal, tahun berganti tahun dan sebagainya, maka datanglah satu kaum yang mana Allah utuskan kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Kaum Nabi Hud ni dikenali sebagai kaum Ad, yang mana kaum Ad ni Allah berikan satu kelebihan kepada mereka, yang badan mereka sasa, badan mereka kuat. Khas untuk kaum Ad, setiap daripada mereka badan yang mereka bersasa, badan yang mereka besar, dan kekuatan mereka lain daripada orang lain. Ada kekuatan gagah lah. Dan dalam satu hadis Nabi yang lain juga, Nabi ada bagi tahu ada 5 orang Nabi datang daripada bangsa Arab. Yang pertama iaitu Nabi Hud alaihi salam, yang kedua Nabi Saleh alaihi salam, yang ketiga Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi Ismail, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas peristiwa banjir Allah Subhanahu Wa Taala, masa berganti masa dan sebagainya, Nabi Nuh alaihi salam telah pun wafat. Ketika itu kaum Ad adalah kaum yang pertama mensyirikkan Allah selepas peristiwa banjir besar Nabi Nuh alaihi salam. Kan tadi saya kata, bila mana banjir besar, semua beriman kepada Allah. Bertahun-tahun beriman, berpuluh-puluh tahun beriman kepada Allah. Tetapi datang satu kaum, yang mana kaum ini Allah beri kelebihan kepada mereka. Setiap daripada mereka ada kelebihan. Maka merekalah kaum yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka juga di antara kaum yang dikatakan kaum yang bijak, dan kaum yang kuat dan bijak. Tapi Allah uji mereka dengan kebijaksanaan yang Allah bagi kepada mereka. Allah uji dengan penuh kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Kalau Allah uji dengan musibah, kita boleh kembali kepada Allah. Tetapi berhati-hati jikalau Allah uji manusia itu dengan penuh kenikmatan, penuh kemewahan. Itulah satu tahap ujian yang tinggi, yang mana bukan semua manusia boleh mengatasi ujian itu. Kaya pun ujian, miskin pun ujian. Musibah ujian,
Tidak ada masalah, itu pun ujian untuk manusia. Kaum Ad adalah mereka pandai membina. Mereka pandai membina bangunan, pandai membina macam-macam peralatan. Sehingga kan di antara riwayat mengatakan, saking pandai yang mereka membina, mereka berjaya membina satu pertahanan, tembok pertahanan yang sangat kukuh, yang sangat kuat, menyebabkan orang lain tak akan mampu untuk menguasai kampung mereka, daerah mereka. Dan mereka juga saking pandai yang mereka berjaya membina salur ataupun sistem peparitan. Mereka ambil air daripada sungai, mereka salurkan daripada rumah ke rumah. Siapa yang cipta? Kaum Ad yang mulakan. Dalam keadaan kaum lain ketika itu tak mampu nak bina tembok pertahanan yang kukuh. Dalam keadaan kaum lain tak tahu macam mana nak salurkan air ke rumah mereka masing-masing. Tapi kaum Ad berjaya buat demikian. Saking bijak yang mereka, saking rajin yang mereka untuk mencari, untuk research. Akan tetapi kaum Ad ni kita tahu, mereka ni pada awal generasi mereka kesemuanya beriman kepada Allah. Tapi disebabkan mereka bongkah, mereka angkuh ego dengan kenikmatan, dengan kelebihan yang mana Allah berikan kepada mereka, sehingga kan mereka mula mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mula menyembah berhala dan sebagainya. Dan bila mana kaum lain melihat kemajuan kaum Ad ni, maju, bina itu, bina ini, cipta itu, cipta ini, maka kaum lain pun mula iris hati, mula cemburu, mula dengki dengan mereka. Menyebabkan ramai di antara bala tentera, pasukan tentera cuba nak menawan kaum Ad, cuba nak menyerang kaum Ad. Sebab apa? Nak menguasai teknologi mereka. Tapi disebabkan tembok pertahanan yang kuat, mereka yang sangat bijak, tidak ada seorang pun mampu untuk mengalahkan pasukan Ad ini. Tengok, sangatlah bijak dan sangatlah pandai dan sangatlah kuat mereka, sampaikan ramai di antara pasukan yang cuba untuk menyerang, satu pun tak mampu untuk mengatasi kekuatan Ad. Saking hebatnya mereka. Dan bila mana mereka lihat demikian ramai di antara pasukan lain cuba menyerang mereka, dan mereka melihat mereka ni ada banyak kelebihan, menyebabkan datang satu perasaan kepada mereka untuk menyerang orang lain. Mereka menyerang satu kampung, mereka menyerang kampung ke kampung, daerah ke daerah, sehingga kan mereka banyak menguasai daerah-daerah ketika itu. Dan mereka juga melakukan dosa besar kepada Allah. Bila mana mereka menyerang satu kampung, mereka bunuh orang kampung itu. Serang satu kampung, mereka bunuh orang kampung itu. Sangat banyak perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah datangnya Nabi Hud alaihi salam untuk mengajak mereka untuk kembali kepada fitrah yang asal, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikut apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kali Nabi Hud alaihi salam ajak mereka, cuba bagi penerangan kepada mereka, tetapi mereka satu pun tak mau mengikut ajakan ajaran Nabi Hud alaihi salam. Satu pun tak nak menerima Nabi Hud alaihi salam, menyebabkan Nabi Hud ni memberitahu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kaum Ad ni satu musibah, iaitu panas yang berpanjangan. Diriwayatkan musim panas itu selama 3 tahun, menyebabkan 3 tahun itulah keringnya air sungai, tanaman mereka tak subur, ternakan mereka mati dan banyak. Sebab mereka banyak kelebihan air sungai yang subur sebelum ni. Tanah mereka tanah yang subur. Apa jua yang ditanam mesti akan tumbuh hasilnya, mesti akan ada hasilnya. Dan mereka juga ada ternakan yang sangat banyak dan sangat segar. Tapi Allah datangkan satu musim, itu musim panas yang berpanjangan selama 3 tahun. 3 tahun yang diriwayatkan menyebabkan air sungai kering, menyebabkan tanaman jadi rosak, ternakan jadi mati kesemuanya, dan mereka pun kekeringan, tidak ada bekalan air yang cukup. Maka dalam keadaan 3 tahun itulah Nabi Hud alaihi salam tidak melepaskan peluang juga, tak pernah berdiam diri. Nabi Hud keluar juga daripada rumah berdakwah, mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saking banyaknya Allah uji mereka, saking banyak itulah mereka menyembah berhala. Hairan Nabi Hud alaihi salam, sedangkan yang memberi musibah ini adalah Allah Subhanahu wa taala untuk beri peringatan kepada kamu, untuk jentik hati kita. Tetapi mereka ni tidak kembali kepada Allah, malah mereka lebih kerap menyembah berhala mereka. Mereka menyangka yang berhala itulah Tuhan mereka, dan mereka mengharapkan Tuhan itulah yang akan menurunkan hujan. Padahal mereka tak tahu, dan mereka tak nak tahu yang sesungguhnya Tuhan yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan bila mana 3 tahun mereka tak nak beriman kepada Allah, maka satu hari Allah perintahkan Nabi Hud alaihi salam untuk mengajak kaum yang keluar daripada kampung itu.
Lalu Allah datangkan satu putih beliung, satu awan yang sangat hitam, satu putih beliung yang sangat kuat, menyebabkan kesemua kaum Ad itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesemua daripada mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengikut ajakan Nabi Hud alaihi salam, kesemuanya dimusnahkan, mati dalam kejadian itu, menyebabkan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pengajaran yang kita boleh tengok, yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Hud alaihi salam. Yang nombor satu adalah kena tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Nombor dua adalah kita kena ingat, lihat bagaimana Nabi Hud alaihi salam, struggle-nya Nabi Hud alaihi salam untuk mengajak manusia ke arah kebaikan. Kerana tugas dakwah ini bukan tugas ustaz saja. Tugas dakwah ni tugas semua manusia. Mangqala, siapa yang melafazkan kalimah la ilaha illallah, dia adalah pendakwah. Dia kena sampaikan kebaikan, kena mengajak manusia ke arah kebaikan, tegur manusia bila mana mereka melakukan kesilapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nombor tiga adalah bila mana Allah datangkan satu ujian kepada kita, berhati-hatilah, jangan kita alpa ujian yang Allah bagi kepada kita. Miskin itu ujian, tak ada duit itu ujian, ada duit itu pun ujian kemewahan. Dan itu saja daripada saya pada kali ini. Moga-moga apa yang saya sampaikan berkaitan dengan Nabi Hud alaihi salam memberi manfaat kepada anda. InsyaAllah kita sambung dalam episod yang seterusnya, Nabi Saleh alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Nabi Saleh alaihi salam di antara nabi yang terawal ataupun 5 kumpulan nabi yang terawal. Kadzabta ya Muhammad, adakah disebabkan ini kamu kumpulkan kami semua? Dan mereka tidak akan pernah menipu, berpegang kepada janji. Itulah sifat para nabi. Sampai satu tahap mereka mula mencabar Nabi Saleh, maka ketika itulah Nabi Saleh tanyakan kepada mereka, bukti apakah yang kamu mahu wahai kaum Samud? Batu itu keluarnya unta daripada batu itu. Maka dalam perjalanan mereka nak pergi bunuh Nabi Saleh, ketika itulah Allah datangkan satu azab kepada mereka.